Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Jun 2022 bersama dengan saya Nusyah Muhammad Amin. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram ke atasnya bermotifkan politik. Bekas timbalan Perdana Menteri itu berkata, ia hakikat sebenar yang berlaku kepadanya dan pemimpin politik lain yang diheret ke mahkamah. Terdahulu sesi soal balas timbalan pendakwa raya, Raja Rosella Raja Turan ke atas Zahid dalam kes 47 pertuduhan berkaitan dana Yayasan Akal Budi bermula tegang ketika Raja Rosella bertanya mengenai prinsip undang-undang yang menetapkan semua orang tertakluk kepada undang-undang yang sama tanpa mengira miskin atau kaya. Zahid berkata dia bersetuju, namun ia bukan membabitkan tuduhan terpilih. Raja Rosella berkata, sepanjang perjalanan kes, tiada keterangan yang dikemukakan pendakwaan boleh dikaitkan sebagai motif politik selain fakta bahawa Zahid seorang pemimpin politik. Timbalan pendakwa raya itu juga berkata, seorang tukang kebun sekolah tidak mungkin boleh memberi alasan konspirasi politik jika dia berdepan pertuduhan sama. Mengimbas keterangan Zahid semalam mengenai penyelewengan 3 ahli politik, Raja Rosella berkata isu politik dan wang tidak boleh dipisahkan dan bertanyakan sama ada kenyataan itu munasabah atau tidak. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu kemudian menjawab, setiap ahli politik memerlukan dana untuk melaksanakan aktiviti politik dan wang bukan segalanya, namun segala-galanya memerlukan wang. Zahid juga tidak bersetuju dengan cadangan Raja Rosella bahawa kes rasuah dan penyelewengan semakin berleluasa di negara ini. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak hari ini mengkritik Dr. Mahathir Mohamad dengan menyamakan bekas Perdana Menteri itu dengan bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Ini susulan Dr. Mahathir enggan memberikan kerjasama terhadap kerajaan berhubung siasatan isu tuntutan Pulau Batu Putih. Najib merujuk kepada tindakan ahli Parlimen Langkawi itu yang meninggalkan inkuari yang dipengerusikan bekas Peguam Negara Apandi Ali semalam dengan tindakan Thomas pada Januari lalu. Thomas sebelum ini memaklumkan tidak akan bekerjasama dengan pasukan petugas khas yang ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan yang dibuat dalam bukunya My Story Justice in the Wilderness. Menulis di Facebook, Najib berkata, Mahathir perlu menjadi anak jantan dengan menjelaskan kepada negara dan rakyat berhubung keputusannya menarik balik rayuan dalam kes perebutan pulau itu dengan Singapura. Najib yang juga bekas Perdana Menteri itu turut menyifatkan tindakan Mahathir dan Tommy yang enggan memberikan kerjasama sebagai tidak menghormati Suruhanjaya Siasatan Diraja. Pagi semalam Mahathir meninggalkan pejabat Jabatan Peguam Negara di mana dia sepatutnya diwawancara oleh panel salah laku tort berkaitan isu kedaulatan Pulau Batu Putih sebagai tanda protes terhadap Apandi. Menurutnya dia berbuat demikian kerana panel itu masih diketuai Apandi yang didakwa mempunyai konflik kepentingan dalam kes tersebut. Kita ke perkembangan berikutnya. Bilangan agensi kerajaan yang mempunyai akses kepada pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara akan dikurangkan untuk membendung kebocoran data peribadi. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata, kementerian itu mengambil tindakan tegas dengan mengehadkan akses kepada hanya 44 agensi kerajaan. Dalam temu bual bersama Sinar Harian, Hamzah berkata keputusan itu dibuat selepas Kementerian Dalam Negeri mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab dalam cubaan menjual 22.5 juta rekod peribadi di internet dengan harga $10,000. Hamzah berkata data kebocoran itu mungkin datang daripada internet, syarikat telekomunikasi, institusi kewangan dan agensi kerajaan lain seperti Jabatan Tanah dan Galian. Bagaimanapun, menteri itu menafikan bahawa kebocoran data itu melibatkan orang dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Akhir April lalu, seorang pengguna forum penggodaman Bridge.co mendakwa memiliki 22.5 juta rekod daripada API myidentity.gov.my/JPN. Penjual data itu juga memaparkan sampel daripada set datanya yang didakwa adalah milik Hamzah. Sementara itu, Hamzah berkata, watermark akan diletakkan pada set data yang akan membantu mengenal pasti punca kebocoran data pada masa depan.
Baik, sementara itu, seorang pemimpin pemuda PKR menggesa Hamzah dipecat berhubung kenyataannya mengenai kematian pendatang di Pusat Tahanan Imigresen Sabah. Ketua Biro Undang-Undang AMK Johor, Lau Yi Leong berkata, kenyataan itu menunjukkan kerajaan tidak berhasrat menyiasat peningkatan kes kematian dalam tahanan imigresen. Dalam satu kenyataan, Lau menggesa satu suruhanjaya siasatan diraja ditubuhkan bagi menyiasat peningkatan jumlah kematian di Pusat Tahanan Imigresen serta amalan rasuah yang meluas dalam jabatan itu. Berdasarkan laporan oleh NGO Indonesia, Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB pada 25 Jun lalu, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merekodkan kematian 149 warga Indonesia di 5 pusat tahanan di Sabah di antara 2021 dan 2022. Dokumen bertajuk Laporan dari Neraka, Keadaan Pusat Tahanan Imigresen di Sabah mendedahkan keadaan yang mengerikan di pusat tahanan tersebut termasuk 57 kanak-kanak ditahan. Mengulas laporan itu semalam, Hamzah berkata tidak timbul isu layanan tidak berperikemanusiaan terhadap tahanan warga Indonesia di pusat tahanan imigresen. Menurutnya, dia tidak boleh meramalkan kematian dalam tahanan, namun berpandangan sesiapa sahaja boleh mati di mana-mana sahaja. Dalam pada itu, Lau yang juga seorang peguam turut memetik angka yang dikeluarkan KDN bahawa 23 tahanan telah meninggal dunia di pusat tahanan imigresen di antara Januari hingga Jun 2020. Lau berkata keadaan bertambah buruk apabila angka itu menunjukkan peningkatan daripada purata 3.8 kematian setiap bulan kepada purata 8.3 kematian setiap bulan. Berita seterusnya. Sebanyak 20 persatuan mahasiswa hari ini mendesak kerajaan untuk segera menangani isu kenaikan kos sara hidup di negara ini. Jurucakap kumpulan tersebut turut memberi amaran mereka tidak akan teragak-agak mengadakan protes jalanan jika kerajaan gagal berbuat demikian. Sehubungan itu, kami selaku gerakan mahasiswa yang bukan sahaja mewakili suara mahasiswa tetapi juga suara rakyat menyeru semua parti komponen daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Parti Sarawak, Muda dan Parti Sosialis Malaysia serta mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk turut bersama-sama kami dalam gerakan ini supaya kita dapat terus membela nasib rakyat secara bersama, sama ada daripada pihak pembangkang maupun pihak kerajaan. Dengar tuntutan kami atau kami akan turun. Turut disenaraikan kumpulan mahasiswa terbabit adalah 5 tuntutan kepada kerajaan, antaranya menurunkan harga barang makanan dan mengekalkan subsidi sedia ada. Tekanan yang dahsyat bakal dirasai masyarakat jika ada lagi subsidi yang dihapuskan dan ini perlu dibendung. Antara cadangan kami adalah untuk meletakkan harga siling yang tepat untuk menyelesaikan isu ini seperti menetapkan harga siling bagi dedak agar harga ayam terus stabil. Kumpulan itu juga mahu Kementerian Pengajian Tinggi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengawal harga barangan serta makanan di kafe serta vendor dalam institusi pengajian tinggi yang naik secara mendadak. Pusat Komuniti Kebun-Kebun Bangsar menerima satu lagi notis pengusiran daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Notis pengusiran terbaru ini dibuat hanya beberapa minggu selepas pusat komuniti itu mendapat pujian daripada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Notis berkenaan menyatakan kebun tersebut didakwa melanggar Seksyen 425-1 Kanun Tanah Negara iaitu terletak di Tanah Rizab Kerajaan di bawah talian kuasa Voltan Tinggi Tenaga Nasional Berhad tanpa kebenaran sah pihak berkuasa negeri. Notis bertarikh 23 Jun itu meminta kebun-kebun bangsa untuk merobohkan kesemua struktur terlibat dan mengosongkan tanah kerajaan yang diduduki sekarang. Sementara itu, sumber aktivis kebun-kebun bangsa ketika dihubungi Malaysia kini menjelaskan projek berkenaan mendapat sokongan penduduk berdekatan. Bagaimanapun sumber itu mendakwa, terdapat seorang jiran yang juga anak bekas Menteri Besar sebuah negeri yang seringkali membuat aduan kepada pihak berkuasa mengenai kebun itu. Dalam perkembangan terbaru, kebun-kebun bangsa akan memohon semula lesen pendudukan sementara kepada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan.
Berita Harian melaporkan, pengasas kebun tersebut Eng Sek San berkata, pihaknya mahu kerja komuniti yang dilakukan di kawasan tanah milik kerajaan itu sah. Berikutan ia dilaksanakan bagi tujuan penjagaan ekosistem, kepelbagaian bayu dan pendidikan kepada anak muda. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.